Salam sejahtera. Okey, untuk video ni kami akan bentangkan projek akhir idea inovasi sosial kami, iaitu e-kerja. Okey, subjek ni adalah dalam subjek critical and creative thinking. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Okey, saya sendiri, nama saya Wilson Meran. Okey, yang kedua Muhammad Hafiz bin Noh. Ketiga Muhammad Hanif bin Rosdi. Keempat Muhammad Naim bin Badrul Hisham. Kelima Muhammad Syarul bin Mahadis. Dan terakhir adalah Lee Ming Hong. Okey, untuk slide yang pertama saya akan menerangkan pengenalan. Okey, dengan usaha kerajaan dan orang ramai telah mewujudkan ataupun menyediakan banyak peluang pekerjaan. Namun, bilangan graduan di Malaysia masih belum mendapatkan pekerjaan nampaknya sangat tinggi. Terlebih lagi dengan wabak pandemik COVID-19 telah mendorong majikan untuk mengurangkan peluang pekerjaan bagi graduan. Jadi adalah penting untuk mempunyai pekerjaan yang sepadan dengan kebolehan dan latar belakang pendidikan seseorang untuk lebih berpuas hati di tempat kerja. Jadi mengikut perangkaan sistem kajian pengesanan graduan SKPG, kira-kira 60% graduan Malaysia yang memiliki ijazah sarjana muda dan ke atas masih menganggur setahun selepas menamatkan pengajian. Jadi bagi menangani masalah pengangguran dalam kalangan graduan ini, banyak kaedah dan taktik telah dibangunkan oleh pelbagai pihak, dan penganjuran khusus berkaitan untuk membangunkan kemahiran insania graduan yang diharapkan dapat memberi nilai kepada mereka adalah salah satu daripadanya. Jadi penganjuran pameran kerjaya juga bukanlah konsep baru dalam dunia ini. Salam sejahtera, saya Lee Ming Hong. Pak, saya nak berbintangan hari ini ialah penyertaan masalah. Yang masalah pertama adalah laporan yang dikongsikan Dato' Seri Mustafa Muhammad pada tahun 2019. Kesukaran mencari kerja bagi pelajar yang baru menamatkan pengajian sebanyak 200,000 graduate di Malaysia, sama ada penerima ijazat tempatan mahupun luar, masih belum pekerjaan. Kedua, peluang pekerjaan yang semakin terhad. Menurut kajian unit peneraju ejen Bumiputera yang mendapati hanya kira-kira 73,400 atau 27% graduate Bumiputera dapat memenuhi peluang pekerjaan sektor swasta yang ditawarkan pada tahun 2020, berbanding 103,900 atau 40% pada tahun 2019. Ketiga, statistik pengangguran dalam kalangan pelajar yang terlalu ramai. Jabatan Penerangan Malaysia melaporkan pada suku pertama 2019, negara merekodkan seramai 516,600 penganggur. Pada masa yang sama, seramai 238,286 penganggur termasuk 174,327 siswaja mendaftar sebagai pencari kerja aktif dengan Job Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung. Part selain itu adalah objektif projek. Projek kita kali ini adalah nak membantu seramai 100 orang pelajar mendapatkan pekerjaan. Kedua, mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia dan mendapat pekerjaan yang sesuai dalam tempoh 3 bulan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Naim bin Badrul Hisham.
Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang input projek kami. Input yang pertama adalah ahli kumpulan. Untuk menjayakan projek ini, ahli kumpulan merupakan salah satu input yang sangat penting. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang pelajar, iaitu Muhammad Naim bin Badrul Syam, Muhammad Hafiz, Muhammad Syarul, Muhammad Hanif, Lee Ming Hong dan Wisdom Merang. Setiap ahli kumpulan akan diberikan tugas masing-masing. Ahli kumpulan akan saling bantu-membantu antara satu sama lain bagi menjayakan projek ini. Okey, untuk input yang kedua pula ialah laman sesawang. Pada masa kini, salah satu cara untuk mencari dan mendapatkan info berkenaan kerja-kerja kosong adalah dengan mencarinya di laman sesawang. Salah satu laman sesawang yang sangat popular untuk mencari kerja kosong adalah maukerja.my. Laman sesawang ini dapat digunakan untuk mencari kerja-kerja kosong bagi pelajar yang masih menganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Input yang ketiga pula adalah Sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sukarela Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan sebuah jabatan kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dalam kerja-kerja kemasyarakatan dan memupuk semangat tolong-menolong dan budaya ikram sejajar dengan dasar kebajikan masyarakat. Okey, untuk input yang keempat pula ialah Jabatan Tenaga Kerja JTK. Jabatan Tenaga Kerja telah ditubuhkan sebagai Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia JBSM pada tahun 1912 dan merupakan salah sebuah daripada 14 buah jabatan dan agensi yang terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia Malaysia. JBSM dipertanggungjawabkan memelihara kebajikan kepentingan para pekerja dalam mewujudkan keharmonian antara majikan dan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Rosdi. Nombor matrik saya B081810060. Untuk video kali ini saya akan melaporkan tentang output untuk program e-kerja. Okey. Aktiviti yang akan kami laksanakan untuk program e-kerja ini adalah yang pertama, membuat webinar untuk membina karier seseorang itu. Yang kedua, membuat kempen peluang pekerjaan untuk mengurangkan kadar pengangguran. Yang ketiga, sehari bersama alumni di mana ia akan meningkatkan semangat dan keyakinan para peserta untuk mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, mencipta halaman khas di media sosial seperti Telegram, Instagram dan Facebook untuk menyampaikan pelbagai bentuk info kepada para peserta. Seterusnya adalah peserta-peserta yang akan terlibat untuk e-kerja kali ini. Yang pertama, ahli kumpulan kami. Yang kedua, Sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang ketiga, Jabatan Tenaga Manusia JTM. Dan yang terakhir, Jabatan Tenaga Kerja JTK. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syarul bin Ma'dis, nombor matrik B08 1810046. Saya dari 4 BEI Seksyen 2/1. Hari ini saya akan membentangkan hasil projek kami yang bertajuk e-kerja bagi jangka masa pendek. Dalam projek ini, dalam masa jangka pendek punya hasil, kami mencasarkan lebih 10% daripada 100 orang pelajar yang kami ingin bantu sudah mendapat pekerjaan. Walaupun pekerjaan yang mereka dapat itu sedikit lari daripada bidang pengajian yang mereka ambil semasa menyambung pengajian. Seterusnya, bagi pelajar yang masih menganggur dan tidak mendapat pekerjaan, kami akan sentiasa memberi mereka maklumat tentang peluang-peluang pekerjaan yang terdapat pada masa kini. Seterusnya, untuk jangka sederhana. Untuk hasil bagi jangka masa sederhana pula dijangkakan peningkatan kepada 30% daripada 100 orang pelajar sudah mendapat pekerjaan. Dan juga kami mengharapkan pelajar yang pada masa jangka pendek yang sudah mendapat pekerjaan boleh mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun pekerjaan itu berkaitan dengan bidang yang mereka ambil dan juga mereka minat. Seterusnya, untuk jangka masa panjang pula, kami menjangkakan hasil yang boleh dicapai pada masa jangka panjang ialah sebanyak 80% daripada 100 orang pelajar yang ingin kami bantu sudah pun mendapat pekerjaan. Dan statistik
yang memberasakan ini ingin kami capai dalam tempoh 3 bulan kepada semua para graduan yang sudah menamatkan pengajaran mereka. Selain itu juga, pelajar yang sudah mendapat pekerjaan diharapkan boleh membantu pelajar-pelajar yang masih menganggur untuk mereka memberi tahu sekiranya ada peluang pekerjaan pada dalam syarikat yang mereka sudah bekerja. Sampai itu juga diharapkan pelajar yang mendapat pekerjaan boleh menambahkan pengalaman dan ilmu untuk mereka lebih berjaya dalam kerjaya mereka. Tambahan pula diharapkan kepada pelajar yang sudah dipanggil untuk temuduga, sekurang-kurangnya mendapat pengalaman bagaimana mereka dapat menghadapi tekanan ketika temuduga dengan yakin dan mereka dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz Beno dan saya akan menerangkan mengenai kesimpulan projek kami, iaitu mengenai e-kerja yang kami jalankan. Kesimpulannya, di akhir projek ini kami dapat mencapai kehendak objektif kami untuk membantu 100 orang pelajar untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan itu saja, pengangguran juga dapat dikurangkan dalam kalangan belia melalui e-kerja yang telah kami jalankan. Akhir sekali, dalam tempoh 3 bulan, kami telah mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk para pelajar yang mengalami masalah menuju alam pengajian setelah tamat pengajian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.